Saya memang dalam keadaan yang macam faham kan, kalau kita tengah buat kerja, besok kawan kita yang kita kenal menekan-nekan pula tu kan, kita memang marah. Daripada hujung kanan nak pergi hujung ke kiri, nak pergi ke bilik air tu, saya dengar dekat bawah tu, alamak, saya je seorang pergi sedai baju. Ini awak dia cuba nak faham tadi. Ellie ni tadi dia datang rumah bagi salam, kemudian ada yang menjawab salam tadi. Sedangkan waktu tu ada tak ada kat rumah kan? Dalam tengah-tengah malam tu saya call suami saya. Kita nak tahu sebab, baru kita rasa amalan tu berat kita nak buat dan kita rasa tak nak tinggal. Okey, bersama dengan saya dan channel Borak Pasal Apa. So malam ni kita nak borak pasal edisi seram kan. Bersama dengan saya hari ni kita ada tetamu, kita jemput khas, dan beliau akan bercerita tentang kita punya kisah. Apa kita punya kisah pula? Dia punya kisah lah kan. Kisah seram beliau di asrama. Cerita pasal apa? Apa-apa hal, kita berkenalan dulu dengan tetamu jemputan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya nak panggil saudara apa? Ayung ke apa? Ayung je. Ayung boleh. Okey. Pertama sekali. Nama siapa? Kita bagi penonton kita berkenalan dululah untuk permulaan intro ni kan. Okay. Sebenarnya nama saya ada banyak versi tau. Dia macam setiap perjalanan hidup saya tu ada nama-nama yang lain. Contohnya kalau masa saya dekat sekolah rendah, orang panggil nama saya Saadah. Saadah, okey. Masa saya sekolah menengah dengan waktu saya kat universiti, orang panggil saya Soot. Tapi sekarang, sebelum ni, masa saya waktu bertugas, orang panggil saya Adah. Oh, banyak pula nama ni. Tapi sekarang dalam yang zaman-zaman saya tengah nak cuba-cuba baru nak up ni, ada J. Ada J. Tapi cerita yang kita nak kongsi hari ni, waktu zaman saya masih orang panggil saya Soot. Zaman sekolah lah. Masa sekolah zaman sekolah. Masa zaman muda lah kira ni. Betul. Alhamdulillah. So saya nak panggil apa ni? Soot, Saadah? Saya rasa to get into the story tu, sebab waktu saya kena Soot. Soot, okey. Soot nak cerita pengalaman masa belajar dulu lah ni. Betul. Tapi sebelum kita pergi kepada topik seram ni, Soot buat apa sebenarnya? Kejaya Soot sekarang ni. Masa saya dalam zaman Soot, saya memang sekolah dekat sekolah asrama 5 tahun dekat negeri yang bermula dengan huruf P. Alamak. Kita biarkan kita punya viewer ni dia tengok kat komen kita, P tu apa. Okey, Perlis ke, Pahang ke, Filipina ke. Betul. Kan saya bersekolah asrama 5 tahun di negeri P. Okey. Waktu zaman saya Soot lah. Jangan sebut sangat P tu, takut nanti perkataan lain. Segar. Dan lepas tu saya sekarang sebagai seorang suri rumah sepenuh masa. Cuma hujung minggu saya freelance MC dan bertukar menjadi Ada J. Macam tu. Dahsyat kan, boleh bertukar-tukar. Apa nama ni? Masa dah di Soot, sorry. Boleh tak kisah, ada boleh Soot boleh. Masa Soot di belajar tu, Soot ambil course apa? Masa tu kita ambil Engineering Electrical. Engineering Electrical. Kejuruteraan Engineering. Dahsyat. Dahsyat. Orang elektrik ni. Itulah boleh lah. Tadi you ada masalah kan, fuse kan? Betul. I did help you, right? You tak ya juga. Tak sia-sia. Bayar lebih Okay. Jadi dah bersedia ke untuk kita kongsikan kisah seram? Saya dah bersedia. Tapi saya tak pasti penonton dengan Ayung dah sedia ke belum. Okey, kalau begitu sebentar lagi kita akan jumpa untuk kita dengar kisah seram Ada. Sementara itu kita berehat dulu. Check it out. Okey, kembali lagi kita dalam Borak Pasal Apa dalam segmen Sembang Seram. Okey, bersama dengan kita punya guest sekali lagi. Apa khabar Ada? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesian tengok Ada nampak lesu kan, penat ni lah. Tak adalah, kita excited nak share dengan kawan-kawan. Apa lagi dah? Kita teruskan dengan cerita Ada yang pertama. Okey, cerita yang pertama ni berlaku sewaktu saya masih lagi di asrama. Iaitu
saya 5 tahun berada di asrama di negeri P. Nanti anda teka sendirilah P kat mana kan. Dan saya bilik asrama ni ada 2 bangunan tau. Ni blok 1, ni blok 2. Dan setiap blok tu ada 3 tingkat. Tingkat bawah ni selalunya warden. Lepas tu bilik belajar, bilik musallam macam itulah tempat kami solat. Lepas tu saya di tingkat tengah, tingkat yang pertama. Dan tingkat yang atas sekali adalah satu lagi deret asrama lah. Dan kebetulan pula saya dekat tingkat tengah ni, saya hujung kanan sekali. Hujung kanan sekali. Dan kalau begini bangunan asrama saya, dekat sebelah tu adalah tempat ampaian. Dan kemudian sekeliling tu adalah pagar. Selalu kalau budak sekolah asrama ni, kalau ada kawan-kawan yang duduk asrama juga, dia boleh relate dengan cerita saya. Betul. Kita nak kena cepat tau. Nak kena berebut bilik air, nak kena berebut toilet, shower. Nak sidai baju pun kena berebut, Yong. Betul. Kalau yang duduk asrama dia faham lah. Betul. Sedap saya duduk ni. Okey. Betul, kita memang nak kena berebut. Nak sidai baju nak kena berebut pun macam mana kan? Jadi saya dah banyak kali kena. Lepas tu bila sidai baju tak ngam, kita akan sidai banyak-banyak, tak kering dan susah nak pusing baju kan. Jadi satu waktu tu kononnya saya bertindak lebih bijak. Saya kata, mungkin kalau saya cepat sikit pada orang lain, saya akan dapat spot yang paling cantik. Dan saya pun tak payah nak berebut. Dah kan macam tu. So sebenarnya Yong, tapi tepatnya nak paling cepat tu sebenarnya pukul berapa kalau budak-budak asrama ni? Pukul berapa biasa tu? Pukul 5 semua orang dah bangun. Pukul 5 pagi Bayangkan semua orang dah bangun, asak-asak nak mandinya, nak gosok bajunya, nak basuh baju, nak sidai dan sebagainya. Jadi saya ambil langkah bijak. Pukul 5 ngang-ngang memang saya pergi sidai baju. 5 pagi gelap lagi tau. Ya, tapi dalam hati saya masa tu kan, kita kan masih lagi dalam kawasan asrama, masih lagi dalam pagar. Macam tu. Kita semangat kena ada dulu macam itu. Tactical, strategik kena ada dulu. Sebab kita dah kena banyak kali, tak boleh nak sidai baju kan. So kita esok kita kena bangun awal untuk sidai baju. So saya pun dengan semangat berkobar-kobar tu bangun dah awal, dalam 4 lebih macam tu saya dah basuh baju semua. Dan kita memang tak ada dryer tau. Jadi bayangkan kalau tak ada dryer, nak sidai baju tak ada tempat, memang baju kepam tak kering dan sebagainya, tak boleh pakai dah macam tu kan. So dengan semangat dah basuh baju awal pagi tu, saya pun seronok lah, saya dah boleh agak ni pukul 5 takkan ada siapa lah lagi awal pada saya untuk sidai baju. Pukul 5 kot? Iya, pukul 5 kot. Semua orang memang tengah basah-asah nak pergi mandi, dapatkan nak gosok baju dan sebagainya. Saya je seorang pergi sidai baju. Berani awak Ya, sebab saya memang masa tu motivasi saya, tak ada orang sidai baju, saya sidai baju dulu. Serius lah. Ya, kita nak cop tempat yang paling terbaik tu. Betul. So saya pun suka hati pergi sidai baju. Positif, kita akan ada orang, saya akan sidai baju dulu. Lepas seronok lah sidai baju kan. So tiba-tiba ada orang panggil saya. Masa saya kat sekolah, orang panggil soot tau. So memang kalau orang panggil soot tu, kita tahu tu kawan kita, mesra, suara pun kita kenal. So kan, soot macam tu, dia pun ceria kan. Masa awak tengah sidai ke tu? Saya tengah sidai. Dari belakang saya dengar orang panggil saya, Saad. Saya pun ya kejap, aku nak sidai baju ni, kan susah nak dapat ampaian kan. Aku dah wawan ni, aku nak dapat ni. Saad ni macam tak apa ni, menekan-nekan. Istilah sekarang panggil menekan-nekan kan. Menekan-nekan panggil saya. Iyalah aku tengah sidai ni. Betul dia panggil je, Saad, betul saya betul. Iya, kenapa? Lepas tu? Tak ada siapa Yom. Serius lah? Pukul 5 pagi tu? Ya. Tapi memang awak dengar jelas suara 5 pagi tu Ya, dan suara tu memang mesra. Awak kenal ke suara tu? Saya kenal, kawan saya lah. Dan saya jawab pun dia, ya sabarlah, aku tengah sidai ni, kau nak kenapa? Tak ada? Tak ada. Seram. Itu cerita yang pertama. Suara memanggil ketika awak tengah sidai baju? Memanggil okey lagi. Dia tahu nama saya yang betul. Kan? Saya sampai sekarang gelaran, saya sampai sekarang sebenarnya saya boleh tahu kawan saya daripada yang mana, asrama ke apa ke, sebab gelaran saya lain-lain. Tapi waktu tu masa kat asrama memang itulah nama saya kan. Betul. Tapi memang awak dah pastikan memang tak ada siapa sama kat waktu tu? Saya memang dalam keadaan yang macam faham kan, kalau kita tengah buat kerja, besok kawan kita yang kita kenal menekan-nekan pula tu kan, kita memang marah lah. Ya, sabarlah, aku kan tengah apa lagi Yong, baju kita tinggal, lari naik atas. Tak jadi. Pergi lantar lah baju tu, kering tak kering ke. Okey, itu cerita seram pertama. Soot waktu di asrama. Saya pun masih merinding lagi. Lama dah sebenarnya. Ada lagi cerita lain lagi?
Ada. Boleh ke nak dengar ke? Dengar ke? You sanggup ke? Tunggu. Baik. Kita akan cerita selepas ini. Jangan mana-mana. Terus bersama dengan kami. Okey, kembali lagi kita dalam Borak Pasal Apa, segmen Sembang Seram. Dah. Seram ni. Baru cerita pertama. Tu lah. Nah, okey. Lepas tu pula bunyi cengkerik kat belakang. Oi, suasana pun agak menyeramkan kan. Apa pun okey, kita akan bersama dengan Adah lagi pula kan. It's okay. Ada boleh, so Okey, boleh, tak apa, tak ada masalah. Dengan Soot ataupun nama gelaran ni di asrama Soot. Kita akan pergi kepada cerita kedua. Tapi sebelum tu kita nak tahu jugalah apa yang Adah buat sekarang dan mungkin membantu untuk mempromosikan kejayaan Adah sekarang. Okey. Salam kenal untuk semua penonton-penonton Borak Apa Borak Pasal Apa. Borak Pasal Apa pada semua subscriber dan penonton-penonton Borak Pasal Apa. Salam kenal, saya Adah J. Saya merupakan seorang suri rumah sepenuh masa, tapi hujung minggu saya buat freelance MC untuk wedding, untuk promotion, semua saya buat lah. Asalkan lancar bercakap asalkan mampu kita usahakan, kita dayakan je. Macam tu. Mantap ada. Kan. Siapa-siapa nak pakai MC boleh Roger. Kan. Nanti kita letak kan nombor kontak kat bawah. Boleh. Okey. Kita ke cerita yang kedua. Kembali kepada mood seram. Cerita kedua dari Soot. Silakan. Semua yang saya ceritakan pada hari ini dengan rakan-rakan Borak Pasal Apa ni memang pengalaman saya sendiri. Dan sebenarnya saya mengambil masa jugalah bila Ayung ajak saya nak cerita tu. Saya takut trauma lama datang balik. Tapi tak apa, untuk berkongsi dengan semua rakan-rakan, saya setuju je, okey je. Mungkin juga ada kawan-kawan yang boleh relate dengan saya, sama sekolah berasrama penuh kan. Kalau you rasa you pun ada your side of story kan yang lagi menarik daripada Ada tu, hubungi je Ayung. You are more than happy kan untuk share dengan semua kawan-kawan yang lain kan. Mungkin kawan-kawan yang lain tu boleh overcome your trauma ke dan sebagainya. Saya pun lama juga terapi juga mungkin mungkin terapi juga. Saya pun agak lama juga nak build up keberanian tu juga. Boleh kita pergi ke cerita yang kedua sementara saya masih okey lagi. Ayung. Teruskan. Okey, cerita yang kedua saya ingat tak? Saya punya asrama adalah tingkat 2. Lepas tu saya paling hujung tau. Paling hujung kanan saya punya dorm. Lepas tu kalau nak pergi bilik air adalah paling hujung kiri. Maksudnya saya kena melintas banyak sangat dorm sampai ke hujung nak pergi ke bilik air. Dan budak-budak asrama ni kita orang dah lights off pukul 12.30 malam. Masuk lights off tu semua lampu dekat bilik-bilik akan ditutup. Kalau tak tutup memang warden akan naik, akan marah-marah you lah. Betul, biasa tu. Dalam duduk asrama, memang tu memang. Tu memang peraturan kita kena follow. Kita tak boleh tidur gelap ke apa ke, kita kena follow juga. Jadi pukul 12 malam semua lampu dah tutup, hanya buka lampu koridor sahaja. Dan lampu bilik air, kalau kita pergi bilik air takkanlah nak buang gelap pula kan. Jadi dibenarkan untuk buka. Dan masa itu pun saya memang dah rasa nak buang air sangat Dayung. Serius lah? Ya, saya macam rasa dah nak buang air sangat. Pukul berapa masa tu? Saya dah lebih pukul 12 lah sebab dah lights off. 12, okey. Tapi saya tak ingat secara spesifik tu pukul berapa. Tapi yang pastinya banyak nyamuk juga kat sini kan. Sabar je lah. Yang pastinya memang dah lebih pukul 12.30 malam sebab semua lampu dah tutup. Masa tu hujung minggu lah. Waktu hujung minggu. Lepas tu saya pun, sebab kita dah rasa nak buang air sangat, kita pun tak ajak kawan-kawan. Kita terus pergi je lah. Takut je terlepas pula jadi bahan pula. Berani? Dia macam kalau dah nak sangat tu kita beranikan diri. Sebab kita lagi takut nanti jadi bahan kawan-kawan. Macam terkencing kat katil ke apa ke. Jadi saya pun jalan. Saya rentas daripada hujung tu, daripada hujung kanan sampai ke hujung kiri. Dan kebetulan dekat bawah saya punya koridor tu adalah bilik TV. Okey. Bilik TV. Dan memang hujung minggu kadang-kadang kita ada pelepasan untuk tengok movie. Tapi kita kena dapatkan kebenaran daripada warden asrama dulu. Betul. Maksud kena tulis nama, siapa dan sebagainya lah. So bila saya daripada hujung kanan nak pergi hujung ke kiri, nak pergi ke bilik air tu, saya dengar dekat bawah tu, alamak. Naik saya. Tenang. Saya dengar memang meriah sangat dekat bawah tu.
bilik TV tadi tu. Bilik TV dia dekat tengah-tengah tu, bawah tu ada bilik bacaan, sebelah bilik bacaan adalah bilik menonton TV. Dengan bilik menonton TV tu memang ada cahaya. Lepas tu suara orang meriah-meriah tengah tengok TV, macam gelak-gelak, cerita kelakar macam tu. Okey. Cerita seronok dan ramai. Sedangkan waktu tu macam awak terangkan tadi, dah waktu tidur. Betul. Tapi Okey. kalau kita orang hujung minggu, memang ada pelapasan kalau nak tengok movie. Ya, faham. Okey, betul. Selalunya ada satu kumpulan ni, mereka buat request nak tengok movie dengan dengan warden akan benarkan. Boleh juga macam tu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan kita orang suka tengok cerita. Dulu kita pakai videotape kan. VHS. VHS tu kawan saya suka bawa ayah dia punya VHS, tengok cerita The Beatles. Okay. So kita memang seronok kalau ada movie tu, kita akan join je kawan-kawan yang akan buat. So saya pun macam, tadi saya macam dah takut kan, tapi bila tengok kat bawah tu cerah, lepas tu ada suara orang gelak-gelak pula, tengok movie, saya pun macam ada movie ni. Betul, saya pun ada movie ke? Lepas tu dia kata ada. Ya, terus hilang rasa takut. Kita pun macam seronok ni pergi toilet, lepas tu mungkin nak join diorang tengok movie kan. So ada movie ke? Ada yang jawab, memang ada movie. So jomlah turun tengok, join. Ajak aku pergi toilet je. Boleh kau pergi toilet, lepas tu join. Kita dengar suara kawan je. Sebab kita memang dah biasa kalau asrama macam itu je. Sahut-sahut tak tengok muka pun tak kisah. Kita dah biasa. Sebab kita kat bilik air pun, kalau orang bilik air kita ketuk nak mandi, lepas ni siapa, lepas ni soal macam itu je. Tak kisah pun. So saya pun seronok. Saya pun tak payah takut lah. Dah pergi bilik air lah. Apa tu, pergi toilet pun semua macam senang hati. Lepas tu pun senang hati. Saya pun turun. Dekat dalam toilet pun tak ada rasa apa takut. Turun. Tapi bila sini tingkat 2, besok dia tingkat bawah, dia akan ada tangga. Tangga tu kita kena zigzag dulu. Sebab tu dia bukan terus. Dia macam zigzag. Lepas tu ada satu tempat rehat tu, turun ke bawah. Betul, saya pun seronok lah turun. Tunggu aku nak pergi. Sampai je kat tengah tu, bilik tu yang gelap, kosong, tak ada orang. Tapi saya cuba nak fahamkan cerita awak tadi. Silakan. Awak dengar suara orang tegur ni tadi, masa tu awak di mana? Dan awak dah sampai bilik TV belum? Belum, saya tengah jalan nak pergi bilik air. Saya dekat koridor. Dengar suara orang. Ya, saya dekat koridor. Macam awak jalan kat koridor kan. So you dengar ada orang suara tengah menerai kat bawah kan. Besok ada cahaya juga kan. Macam orang sampai gelap. lagi yang masa tu kan. Saya tengah kat koridor nak melintas. Sebab bilik bilik menonton tu dia sebelum ke toilet. Bila structure dekat bawah tu dia sebelum toilet, saya akan melintas lagi toilet. Saya terbayang, saya terdengar orang macam tengok TV, tengok movie seronok kan. So tu ada movie ke? Kata ada movie, turunlah nanti join. Okey aku pergi toilet dulu. Okey kau pergi toilet dulu, nanti join kita orang. Sampai je. Saya pun pergi toilet. Lepas tu bila saya turun tangga yang pertama tu, okey lagi kan. Sebab kita memang tak nampak dia dinding. Lepas tu dia ada koridor dulu. Sebab turun saya koridor tu, saya nak jenguk lah, nak tengok, nak say hi. Mereka nak tanya. Kita kan kalau kawan-kawan memang kepo kan. Tapi gelap. Lampu tak ada. Bila dah sampai waktu kita nampak benda tu, walaupun tak nampak apa, lampu tak ada. Lampu tak ada, orang pun tak ada. Dapat bayangkan dapat rasa dia punya keseraman. Saya punya darah naik kat pipi. Ayah boleh bayangkan tak saya punya keterujaan daripada saya membayangkan situasi tu sebenarnya. Daripada suara kat sini saya dengar kawan-kawan ajak. Lepas tu saya pergi toilet pun dah hilang saya punya takut, sebab saya tahu kawan-kawan yang dekat bawah. Lepas tu saya turun gembira. Bila saya sampai kat situ, yang saya nampak hanya kegelapan dan sepi. Saya dapat bayangkan situasi tu, suasana tu memang betul yang mesti. Apa reaksi awak setelah situasi begitu? Saya mesti tu memang terkaku kat situ yang. Saya terkaku, saya pun macam ya Allah. Kita macam terfikir sejenak kan, sebab kita dengar suara kawan kita. Lepas tu memang ada cahaya, dengar orang ketawa. Lepas tu saya memang terpaku sekejap. Tapi alhamdulillah itu saja ujian untuk saya. Itu macam mana pun saya dapat kekuatan untuk balik semula. Bayangkan saya kena balik semula. Lepas tu saya kena rentas sampai ke hujung sana, ke bilik nom saya seorang. Keadaan awak seorang-seorang waktu tu? Dalam keadaan saya seorang, memang dah lights off. Macam tu lah. Saya dapat bayangkan betapa seramnya waktu tu. Dan
Boleh kita berhenti sekejap seketika? Saya pun nak minta. Okey. Sampai kita jumpa lagi selepas ini. Check it out. Okey, kembali lagi kita dalam Borak Pasal Apa, segmen Sembang Seram. Masuk cerita kedua ni, terus cakap saya agak terkesan juga dengan cerita Sok ni tadi. Kita nak masuk pasal yang ketiga, cerita yang ketiga yang akan dikongsikan oleh Sok. Apa nama ni? Tapi sebelum tu kita relax dulu, tenang-tenangkan jiwa kan. Mungkin Son ada nak promote perkara yang tentang diri, ataupun mungkin nak suruh follow TikTok ke media sosial. Boleh ke Yong? Boleh. Boleh. Macam saja nak ceritakan saya je. Come on lah. Sure, boleh kepada semua rakan-rakan penonton untuk Borak Pasal Apa. Sebenarnya tadi kan saya dah beritahu untuk hujung minggu saya menjadi freelance MC. Hari biasa saya memang suri rumah bertauliah gitu. So boleh follow TikTok saya MC Adah J. Kalau anda nak cari MC yang versatile untuk apa juga majlis, peluncuran, formal, promosi dan bahkan resepsi dan nikah pun saya boleh lakukan. MC Adah J tahu TikTok saya. So dah. Yep. Adakah anda sudah bersedia untuk kita sambung cerita seram yang ketiga? Saya dah bersedia. Okey. Kalau macam tu, mari kita sama-sama dengarkan kisah Adah J yang seterusnya. Silakan dah. Untuk kisah saya yang ketiga ni, tadi tu adalah waktu saya zaman sekolah, waktu saya kat asrama. So'ot lah kan, waktu tu saya dikenali sebagai So'ot. Yang seterusnya yang ketiga ni antara yang terkini lah dalam hidup saya. Waktu tu saya dah berkahwin, dah ada anak, semualah dekat rumah saya sendiri sebenarnya. Cerita baru ni? Cerita baru tapi tak berapa nak baru sangat. Tapi dalam kehidupan yang terbaru saya lah. Maksudnya selepas awak habis belajar lah ni. Tadi cerita pasal awak masih belajar. Betul. So sekarang ni awak dah habis belajar. Betul. Dalam kehidupan. Saya dah berumah tangga, saya dah ada anak macam tu. So sebenarnya suami saya ni memang kerjanya banyak kat luar, banyak outstation. Lebih daripada outstation daripada rumah sendiri sebelum ni. Dan saya pun tak ada masalah tentang tu, sebab kita faham tentang apa tu ketentuan kerja masing-masing kan. Jadi saya okey je. Tapi ada satu waktu tu saya memang didugalah. Dan saya rasa dugaan ni yang paling kuat. Dan saya dalam keadaan yang paling lemah masa tu, sampaikan saya boleh call suami saya dalam tengah-tengah malam tu. Saya call suami saya. Sebenarnya saya tak pernah buat pun PL macam tu. Cuma satu waktu ni saya call suami saya. Dan bermula pada tu suami saya dah jarang kerja di luar. Kalau sebelum ni dia memang kerja kat luar, dia balik tu macam 3 bulan sekali. Tapi sekarang dia banyak stay di Malaysia. Kalau keluar tu kadang-kadang je. Maknanya suami Adah ni bekerja di luar negara? Dia selama ni memang kerja di luar negara. Okey. Saya separuh daripada usia perkahwinan kami tu, suami saya memang kerja di luar negara. 2/3 daripada usia perkahwinan kami. Tapi suami Adah je orang tempatan kan? Orang tempatan. Cuma rezekinya tu kerja di luar macam tu. So waktu tu tak ada masalah. Saya faham lah kehendak kerja dia. Saya pun faham kehendak kerja saya. Jadi saya okey je. Kita orang memang ada persefahaman yang baik. Cuma ada satu changing point ni, titik perubahan yang buatkan saya hilang kekuatan tu. Lepas tu, dan sekarang suami saya lebih banyak kerja di Malaysia. Kalau keluar pun macam tak lama lah, sehari 2 macam tu lah. Saya dah boleh hadapi lah. Alhamdulillah. Terima kasih pada rezeki Allah lah. Ada okey? Okey. Saya risau pula tengok ada macam terlalu ni masuk ke dalam cerita tu. Okey, sebab ada pengajaran di belakangnya. Dan saya harap rakan-rakan saya pun boleh dapat pengajaran tu juga. Sebab tu saya kuatkan diri untuk berkongsi dengan kawan-kawan di Borak Pasal Apa hari ni lah. Okey, Ayung, saya rasa
Saya dah sedia. Saya boleh kongsikan cerita saya yang terakhir. Kalau ada rasa tak selesa, okey je. Kita boleh ni. Tapi kalau ada rasa okey, boleh teruskan. Okey je sebab saya percaya ada pengajaran di hujungnya yang suami saya bagi. Mudah-mudahan. Dan saya amalkan sampai sekarang. Dan alhamdulillah saya dah tenang sekarang. Dan mungkin ada kawan-kawan yang sama macam saya juga, supaya dia boleh tahu juga. Untuk saya ajar juga macam tu. Alhamdulillah, walaupun suami saya selalu kerja kat luar sebelum ni kan, tapi saya punya adik-beradik, saya punya keluarga, semuanya memang sangat caring. Mereka selalu bertanya khabar dan rajin juga datang ke rumah saya. Padahal tak ada apa-apa event pun, tapi saja datang rumah meriahkan dan tanya khabar saya, tanya khabar anak-anak saya kan, which is saya pun memang bersyukur. Cuma ada satu waktu tu, adik saya yang bungsu namanya Ellie, dia pun memang rajin tanya khabar saya. Cuma satu hari tu, tak tahu macam mana kita orang ada miscommunication. Saya keluar bawa anak-anak saya makan kat luar. Lepas tu Ellie pun datang rumah saya juga waktu tu. Lepas tu macam mana tak, kami pun tenggelam dalam kesibukan masing-masing. Saya pun tak tahu masa saya keluar Ellie datang. Ellie pun tak sempat nak bercerita dengan saya. Dia datang masa saya tak ada. Tapi macam mana tahu, ada satu waktu tu kami berkumpul adik-beradik dekat rumah mak ayah saya. Lepas tu Ellie cerita, tapi masa cerita tu pun cerita biasa je, cerita biasa. Ellie kata, Kak Lily, hari tu kita ada datang rumah Kak Lily lah. Hari apa Li? Ada hujung minggu hari tu, hari Sabtu. Lepas tu kita bagi salam kat Kak Ilik banyak kali tau. Lepas tu saya kata, ada orang jawab tak? Ada orang jawab Kak Ilik, tapi Kak Ilik tak keluar-keluar. Tapi kita pun telefon tak ada bateri. Lepas tu kita pun tak telefon Kak Ilik. Lepas tu kita rasa macam tak nak ganggu Kak Ilik, kita pun balik. Adik saya yang Ellie tu, dia memang macam tu. Dia ceria orangnya. Dan dia memang kalau dia rasa ni mungkin kakak saya tengah tak sihat ke apa, dia tak nak ganggu. Dia bukan jenis yang memaksa ke apa. Tapi saya cuba nak faham tadi, Ellie ni tadi dia datang rumah bagi salam, kemudian ada yang menjawab salam tadi. Sedangkan waktu tu ada tak ada kat rumah kan? Saya kat luar. Okey. Tapi masa Ellie cerita tu, benda tu dah lepas lah, minggu-minggu lepas je. Faham? Ya, betul. Tapi masa Ellie cerita tu pun saya pun tak jawab. Saya kata saya tak ada kat rumah. Saya cuma cakap mungkin Kak Ili kat dalam kot. Izani jawab, besok tak pasal maaf Li, kenapa tak telefon? Saya katakan Kak Lili, kita pun telefonnya habis bateri. Besok kita pun, sebab saya punya praktis memang saya sentiasa lock saya punya gate. Jadi orang pun tak boleh buka gate masuk dan sebagainya. Daripada saya punya gate ke pintu tu pun memang agak jauh juga. Lepas betul lah, dia cerita macam itulah. Tapi saya pun tak ceritakan benda ni kat Ellie juga, sebab saya tak nak dia jadi takut datang rumah saya. Faham. Okey. Tapi Ellie keluar, Ellie sampai rumah awak, bagi salam, kemudian ada yang jawab. Sedangkan waktu tu dia tak ada. Saya tak ada. Sedangkan waktu tu awak tak ada. Tak ada. Saya keluar dengan anak saya, bawa anak saya makan kat luar. Okey. Rumah saya memang ada banyak kereta, jadi orang takkan tahu kereta yang mana keluar. So orang takkan suspect. Tapi maknanya kejadian ni berlaku pada orang lain, bukan awak. Betul? Rumah saya. Tapi di rumah awak. Dia macam saya macam tak boleh nak ni tak boleh nak brain kan? Tak boleh nak brain. Tapi seram. Saya pun tak nak takutkan adik saya. Saya pun tak cakap saya tak ada kat rumah. Saya cakap, maaf Ellie, mungkin Kak Ellie dah tidur, budak-budak yang jawab. Tapi dia orang takut nak buka pintu. Sebab Ellie pun datang masa tu dah malam. So Ellie adik saya memang jenis yang ceria. Ya ke Kak Ellie? So saya kata, maaf Ellie, tak apa Kak Ellie, tak apa. Kita pun saja je datang nak tanya Kak Ellie punya khabar. Sampai sekarang dia tak tahu? Tak tahu. Atau dia dah tahu? Saya rasa tak tahu kot. So macam mana Ellie? Awak tak tahu, sebenarnya kakak awak tak ada waktu tu tau kan? Tapi siapa yang jawab salam awak tu? Itu misteri. Jiran saya dua-dua Chinese ya. Okey. Dan apa perasaan awak waktu tu bila dapat tahu cerita ni? Perasaan saya? Saya tak tahu nak cakap apa kan? Sebab kadang-kadang ada situasi yang mana kadang-kadang orang berjumpa dengan individu kan,
Tetapi sebenarnya individu tu bukan dia. Dan bila dia jumpa orang yang sebenar ni, kadang-kadang kita tak tahu apa perasaan orang yang kan? Tapi Ellie hanya dengar suara. Okay. Dan dia macam seolah-olah faham, oh mungkin Kak Dik dah tidur, budak-budak je tu, so dia pun balik macam tu. Okay, Dia pun tak expect anything. Kita pun jumpa lepas benda tu berlaku 2-3 minggu lepas tu, baru dia cerita kat saya. Macam tu lah. Dan ada apa-apa masa yang pernah awak alami di rumah tu? Tak ada. Alhamdulillah tak ada. Alhamdulillah tak ada apa-apa yang Alhamdulillah berlaku tak di ada. rumah. Saya macam positif. Mungkin ada yang bantu saya waktu tu. Mungkin boleh jadi. Mungkin ada yang bantu saya. Siapa pun yang bantu saya tu, saya bersyukur. Dan dia pun tak menakut-nakutkan adik saya. Saya pun bersyukur. Betul juga. Cuma bila adik saya bagi informasi macam itu, walaupun saya tak ada rasa apa pelik kat rumah saya, saya rasa terkesan juga. Yalah, kita rasa terkesan lah sebab kita tak ada waktu tu. Kan? Ya. Adik, saya sendiri pun macam tak nak cakap macam mana kan. Saya pun tak pernah ada rasa ketidakselesaan pun sepanjang saya kat rumah. Daripada sebelum peristiwa, semasa peristiwa, dan sekarang pun tak ada. Tak ada apa-apa kan. Alhamdulillah. Dan selepas pada tu pun tak ada apa-apa berlaku. Tak ada. Cuma bila kita dapat informasi tu, kita rasa macam kurang selesa, itu je. Dan saya memang, lepas tu saya telefon suami saya. Malam tu balik, saya tak pernah tahu telefon suami saya nangis-nangis. Saya bukan orang macam tu tahu Ayung. Saya bukan orang macam tu. Saya bukan orang yang manja sebenarnya. Saya telefon suami saya, abang baliklah bang. Tak kisahlah gaji berapa pun kat Malaysia, awak balik je lah. Rezeki ada kat mana-mana. Tapi saya dapat suami pun, alhamdulillah, suami saya bukan jenis yang cepat panik. Suami saya memang cool orangnya. Besok suami saya kata, tak ada apa-apa, insyaAllah. Apa kata besok pagi awak tengok dekat sekeliling rumah, ada tak hujung-hujung yang bersawang? Saya dah pesan kan, pastikan rumah tak ada sawang kan. Suami saya memang selalu pesan, jangan rumah tu jangan ada sawang, kena bersihkan sawang-sawang. Lepas tu dia kata, sebelum awak keluar tu, awak baca tak Bismillahirrahmanirrahim. Mesti balik tu awak beri salam dulu masuk kaki kanan ke tak. Itu bila saya ingat balik, banyak pesanan suami saya yang saya tak buat jugalah Ayung. Faham. So apa pesanan awak kepada orang yang bersituasi macam awak? Dia sebenarnya kalau suami pesan tu, dia ada maksud tersirat lah. Saya ingatkan suami saya kan cakap suruh buang-buang sawang tu. Saya ingatkan dia saja nak beli saya ni pemalas, saya tak kemas rumah. Tapi rupanya di sebaliknya, makhluk-makhluk ni suka di sawang-sawang sebenarnya. Betul juga. Jadi pesanan suami saya tu ada. Tapi suami saya tak beritahu sebabnya kan. Jadi kita sebagai isteri, kat saya malah lah tu kan. Macam, kita bukan yang tak tu, kita kemal lah. Yelah, betul. Tapi bila suami saya bagi tahu kenapa dia suruh saya bersihkan sawang tu, baru kita macam bila kita tahu kenapa, dan kita nak buat kan. Tu suami saya pun selalu pesan, kalau keluar tu bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Tu sebelum masuk pun beri salam, masuk dengan kaki kanan dulu. Sebab kadang-kadang kita ni bila orang bagi arahan tanpa alasan, kita tak rasa benda tu penting. Betul. Tapi bila suami saya kata semua yang saya suruh tu ada sebabnya. Bila kita tahu sebab tu, kita buatlah sebab kita nakkan sebab tu, bukan sebab kita nak buat kan Ayung. Betul. Macam kalau kita lari tu, kita lari laju sebab kita tahu nak dapat nombor 1 ada kat sana kan. Jadi kalau kepada isteri-isteri yang lain tu, selalunya kalau suami bagi pesanan tu memang ada sebab. Tapi kalau awak macam saya kan, terus tanya je lah kat dia, kenapa awak suruh saya buat macam ni, kenapa awak suruh buat saya macam ni. Sebab kita nak tahu sebab, baru kita rasa amalan tu berat kita nak buat, dan kita rasa tak nak tinggal. Macam itu je Yung, pesanan saya. Yelah, kadang-kadang kita ni apa orang kata, selagi tak terkena kan, selagi tu kita tak sedar. Betul. Sebab kata orang tak tergadah. Apa? Tak betul terkena baru macam tergadah. salah je. Kalau tahu yang betul, tolong bagi tahu Ayung ni. Tolong bagi tahu komen di bawah ni kan. Asal boleh je. Okey. Saya rasa itu 3 cerita pengalaman awak yang dapat awak kongsikan dengan kita kali ni kan. Betul. Kan. So saya harap penonton kita dapat
beberapa pengalaman menarik dan mungkin sedikit informasi yang berguna juga untuk kita sama-sama apa kata? Dapatkan apa yang kita kena, ada sesuatu yang kita belajar lah pada saat cerita. Diharapkan begitulah. Betul. Dia macam berani kena bertempat. Betul. Menegur orang pun jangan menegur, tengok-tengok dulu. Ya, betul. Kalau suami dah pesan tu pun janganlah tak buat. Ingat-ingat lah orang kata kan. Okey. Jadi rasanya itu saja kot untuk segmen kita Sembang Seram di channel Borak Pasal Apa kali ini. Kan, terima kasih kepada kita punya guest yang sudi berkongsi pengalaman beliau. Dan kalau bagi korang semua yang berminat dengan konten-konten seperti ini, komen di bawah. Dan mungkin ada cerita-cerita korang yang boleh kita kongsikan satu hari nanti, InsyaAllah. Akhir kata, ada? Mungkin ada sesuatu yang ada nak sampaikan kepada penonton-penonton kita? Saya cuma nak sampaikan, kadang-kadang ada orang yang tak suka cerita-cerita seram. Saya faham, saya hormati. Betul. Tapi sebenarnya ada banyak yang kita boleh belajar. Macam saya sendiri pun, saya belajar daripada pengalaman saya sendiri kan. Macam Ayung kata tu, kalau tak kena, kita tak terantuk macam tu Yung. Tapi saya rasa ada tapi saya rasa ada yang senonoh sikit kan. Betul. Dia kadang-kadang kalau paling mudah nak kita belajar adalah daripada orang yang memang share dia punya pengalaman sendiri. Macam saya lah kan. Ingatan daripada saya, berani bertempat. Lepas tu jangan suka-suka menegur kalau tempat tu kita tak biasa, apatah lagi dalam malam yang gelap gelita. Satu lagi, kalau pesanan daripada orang-orang tersayang kan, lebih-lebih lagi mak ayah, isteri atau suami, dengar. Mereka selalu bagi pesanan bukan suka-suka, memang ada sebabnya. Tapi kalau anda jenis macam saya, nakal, keras kepala, terus tanya dia orang, kenapa ya kena buat macam ni? Macam tu. Okey. Jadi itu saja pesanan daripada Adah. Saya harap benda ni dapat kita manfaatkan bersama. Dan semoga kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Cerita-cerita, pengalaman-pengalaman yang lebih menarik lagi yang dapat kita kongsikan dengan anda. Jangan lupa komen, subscribe dan share channel saya ni. Sehingga kita jumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.